Berdasarkan Dewan Bahasa dan Pustaka, negara membawa maksud kumpulan masyarakat yang mendiami sesuatu kawasan di mana kelompok ini mempunyai keralatan politik serta tokoh pemerintahan untuk mentadbir serta menguruskan rakyat. Negara yang dimaksudkan adalah negara yang mementingkan negara itu sendiri dan bukannya mementingkan perseorangan. Hal ini disokong dengan pernyataan daripada Harold J. Lasky di mana beliau menganggap kesepaduan ini berlaku kerana sekumpulan orang cuba mempengaruhi kawasan itu ke tahap kawalan lebih daripada masyarakat lain. Bangsa membawa maksud kelompok manusia yang menjadi rakyat kepada sesebuah negara. Bangsa ini memegang tanggungjawab untuk melambangkan kepribadian sesuatu negara yang membezakannya dari negara yang lain. Sebagai contoh, setiap bangsa mempunyai bahasa dan pakaian yang tersendiri. Menurut Otto Bühr pula, beliau berpendapat bahawa bangsa adalah sekelompok manusia yang disebabkan oleh persamaan nasib dan pengalaman sejarah membina satu karakter yang unik kepada bangsa tersebut. Walau bagaimanapun, mempunyai bilangan penduduk yang ramai atau ciri-ciri yang disebutkan tadi tidak akan menjamin kelahiran sesebuah negara yang aman. Sebaliknya, rasa solidariti antara individu merupakan faktor penting dalam pembentukan sesebuah negara tersebut. Maksud negara bangsa ialah negara yang didiami oleh satu bangsa serta pembinaan negara adalah satu proses mewujudkan rohani bangsa atau rasa kekitaan terhadap semua penduduk sesebuah negara. Usaha-usaha ini mula dilaksanakan selepas peristiwa 13 Mei 1969 menerusi rancangan dasar ekonomi baru. Selain itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad mula memperkenalkan pengenalan wawasan 2020 untuk memperkukuhkan lagi wawasan 2020 ini adalah bertujuan untuk menekankan keperluan mengenai kewujudan bangsa Malaysia yang bagus supaya setiap pihak dapat memberi perhatian dengan lebih baik dan serius. Istilah negara bangsa sering disalahertikan untuk merujuk kepada sesebuah negara yang berdaulat. Perkara ini dikatakan kerana negara bangsa dan negara berdaulat merujuk kepada dua definisi yang berbeza. Negara berdaulat hanya bermakna menjadi sesebuah negara yang mempunyai entiti politik sendiri dan negara bangsa merujuk kepada negara-negara berdaulat dan penduduknya mempunyai bahasa, adat dan tradisi yang sama. Campuran etnik terdapat akan menghasilkan kepelbagaian budaya dan adat resam dalam sesebuah negara. Antara isu-isu yang memberi kesan besar kepada keseluruhan proses apabila pembinaan negara berlaku ialah bahasa, pendidikan, budaya dan banyak lagi. Seterusnya, orang Melayu ialah penduduk asal di semenanjung Malaysia, manakala di Sabah dan Sarawak pula terdapat beberapa bangsa seperti Cina, India dan orang asli yang menjadi penduduk asal dikenali sebagai warga Bumiputera atau Pribumi. Corak masyarakat Malaysia ini berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan seperti perubahan struktur politik. Semenanjung Tanah Melayu didiami oleh orang Melayu serta orang asli bersama sebilangan kecil bangsa lain sebelum abad ke-18 dan abad ke-19. Kini, corak masyarakat Malaysia telah berubah apabila wujudnya pembentukan masyarakat majmuk. Selepas kemerdekaan, negara telah menghadapi masalah dalaman terutamanya masalah perpaduan dan integrasi antara bangsa. Masalah perpaduan adalah kesan daripada pemisahan tempat tinggal, perbezaan fahaman politik dan pekerjaan, masalah ekonomi, perbezaan kepercayaan atau agama serta kesan daripada sistem pemerintahan penjajah. Terima kasih. Negara yang mempunyai berbilang kaum sangat memerlukan usaha-usaha untuk memupuk perpaduan kaum bagi membina negara yang harmoni. Antara usaha yang dapat dilaksanakan ialah yang pertama,
melalui politik. Malaysia ialah sebuah kerajaan demokrasi yang berparlimen. Pelaksanaan demokrasi berparlimen di Malaysia dijalankan atas desakan British. Kerana Malaysia berbilang kaum dan sistem ini memberi peluang agama kepada kaum tertentu. Ini bermakna kerajaan yang memerintah berhak memerintah atas dasar pilihan dan persetujuan rakyat melalui pilihan raya. Dalam erti kata lain, dalam demokrasi berparlimen Malaysia, rakyat akan memilih kerajaan negara melalui pilihan raya umum yang akan diadakan setiap 5 tahun. Dan parti yang memenangi majoriti kerusi dalam pilihan raya adalah kerajaan negara tersebut. Penggabungan parti-parti ini telah mewujudkan semangat perpaduan kaum yang berbeza di bawah ideologi yang sama dan juga menggalakkan kerjasama dan toleransi di kalangan ahli. Usaha yang kedua ialah melalui sosial. Pembangunan sosial amat penting kepada pembangunan dan perpaduan negara. Selain itu, pembangunan budaya kebangsaan juga amat penting untuk membina sebuah negara yang stabil dan bersatu padu. Kerajaan Malaysia telah mengubal dasar kebudayaan kebangsaan yang berteraskan budaya orang asli negara dan agama Islam sebagai faktor penting dalam membentuk kebudayaan kebangsaan. Selain itu, unsur-unsur budaya yang sesuai bagi kaum lain juga akan diterima sebagai elemen dasar kebudayaan kebangsaan. Oleh itu, kerajaan telah menyatukan rakyat daripada semua etnik dalam aktiviti yang dijalankan melalui dasar kebudayaan kebangsaan seperti memperkenalkan konsep rumah terbuka semasa perayaan. Yang terakhir ialah melalui ekonomi. Bagi ekonomi pula, proses pembangunan ekonomi dirancang oleh kerajaan supaya semua kaum dapat mengambil bahagian dalam semua bidang ekonomi. Proses ini dilaksanakan oleh kerajaan melalui dasar ekonomi baru bertujuan untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Salah satu matlamat utama dasar ekonomi baru adalah untuk membendung kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan menambah peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Selain itu, mempercepatkan proses penyusunan semula ekonomi di Malaysia untuk membetulkan ketidakseimbangan ekonomi dan seterusnya menghapuskan amalan membahagikan kaum mengikut fungsi ekonomi. Dengan bantuan dasar ekonomi baru, ia secara tidak langsung dapat merapatkan jurang pendapatan antara kumpulan etnik dan antara kawasan bandar dan luar bandar. Dasar tindakan afirmatif adalah dasar yang dikebal untuk bidang ekonomi bukan sosial atau masyarakat bukan majoriti bagi meningkatkan pencapaian atau pekerjaan. Dasar tindakan afirmatif ini juga dipanggil sebagai polisi diskriminasi aktif. Dasar ini merupakan satu bentuk campur tangan kerajaan atau penyertaan langsung bagi menstabilkan status kebanyakan kaum yang ketinggalan kerana faktor sejarah dan dasar pemusnah yang dilaksanakan oleh penjajah. Dasar tindakan afirmatif ini adalah amat penting bagi menjamin kesejahteraan masyarakat dan perpaduan antara kaum. Ini adalah untuk memastikan semua komuniti
mendapat faedah yang sama rata dan yang sepatutnya supaya mereka duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Antara kelebihan dasar afirmatif ini yang adalah keseimbangan dalam status sosioekonomi dengan menyediakan pendidikan dan juga peluang pekerjaan yang sama untuk etnik minoriti dan kumpulan yang berkurang nasib baik. Dasar ini meningkatkan peluang mereka untuk menaiki tangga sosioekonomi. Selain itu, tindakan afirmatif ini juga turut memberi kesan kepada tingkat pendidikan pelajar dengan menyediakan bantuan dan beasiswa untuk pelajar yang kurang bernasib baik. Tindakan afirmatif juga telah mempromosikan pendidikan dalam masyarakat. Antaranya adalah mendorong kumpulan wanita dan kaum-kaum lain yang sebelumnya ditindas untuk menghadiri universiti dan menawarkan mereka peluang dan gaji yang sama tanpa mengira jantina atau bangsa. Ini merupakan hasil daripada pentumbuhan dan pengembangan modal insan secara keseluruh dalam ekonomi bersama dengan taraf hidup dan pendapatan per kapita yang berpotensi lebih tinggi. Walaupun terdapat beberapa kelebihan yang dapat diperolehi oleh dasar afirmatif ini, namun juga ada kekurangan dalam strategi ini. Contohnya, ada segolongan orang yang beranggapan bahawanya dasar afirmatif ini adalah dasar diskriminasi terbalik. Contohnya, orang yang berbakat mungkin tidak mendapat peluang yang sama hanya kerana mereka tidak tergolong dalam kumpulan minoriti. Ini boleh menimbulkan rasa kebencian antara kumpulan majoriti dan kumpulan minoriti. Dasar afirmatif ini juga dikatakan mengurangkan kesan sistem meritokrasi dengan menggalakkan universiti menerima lebih ramai pelajar daripada kaum tertentu, kewarganegaraan tertentu atau jantina tertentu. Tindakan afirmatif boleh menghalang meritokrasi dalam institusi pendidikan. Selain itu, pencapaian individual daripada etnik minoriti dan kumpulan yang berkurang nasib baik boleh dilihat sebagai hasil daripada tindakan afirmatif dan bukannya daripada usaha mereka sendiri. Hal ini menyebabkan tahap keyakinan pihak minoriti ini berkurang kerana hasil yang diperoleh adalah kerana daripada tindakan afirmatif tersebut. Kepentingan dasar afirmatif kepada rakyat Malaysia adalah untuk mengimbangi ketidakseimbangan yang wujud dalam pendidikan dan ekonomi. Namun, masih ada pihak juga membangkitkan bantahan terhadap dasar tindakan afirmatif, khususnya dari segi penganggaran ekonomi, termasuklah kaum Bumiputera sendiri. Bumiputera, terutamanya sekali kaum Melayu, cukup sensitif terhadap beberapa perkara yang diinginkan oleh masyarakat Cina dan India. Antaranya inilah kemasukan kaum Cina dan India ke dalam Universiti Teknologi Mara. Seharusnya rakyat bukan Bumiputera haruslah menghayati apa yang terkandung dalam perlembagaan Malaysia dan seharusnya menghormati hak keistimewaan bagi pihak Bumiputera.
mereka juga tidaklah perlu rasa tersisih kerana hak sama rata ini yang ada di Malaysia. Akan tetapi, mereka janganlah mencabar hak keistimewaan yang ada pada Bumi Putera. Amat penting bagi Malaysia mengekalkan dasar afirmatif ini kerana ia dapat mengekalkan kestabilan dan keseimbangan ekonomi negara. Politik di Malaysia juga seharusnya berhenti menggunakan sentimen perkauman. Ini hanya mengundang padah yang amat buruk kepada politik, ekonomi dan sosial di Malaysia ini. Kita sudah duduk di dalam negara yang aman dan damai tanpa peperangan atau rusuhan yang tercetus sejak bertahun-tahun lamanya. Rakyat Malaysia haruslah menilai sejarah dengan baik dan menghormati sesama sendiri. Seterusnya ialah cabaran pembinaan negara bangsa dalam merintis perpaduan nasional. Seperti yang kita sedia maklum, berpuluh tahun negara Malaysia hidup dengan pelbagai kaum dan masyarakat. Bukan sekadar satu bangsa tetapi lebih daripada 3 kaum atau etnik. Tidak dinafikan bahawa pembinaan negara bangsa di negara ini agak mencabar dan sukar untuk dilaksanakan dan mencapai hasil yang melebihi jangkaan yang memuaskan. Rakyat yang berbilang kaum, budaya dan agama sememangnya menimbulkan kehalangan kepada kebanyakan negara, terutamanya dalam menguruskan perpaduan dan kebajikan rakyat. Cabaran yang dihadapi semasa pembinaan negara dalam membangunkan perpaduan nasional ialah perbezaan agama, kepercayaan dan budaya. Islam adalah agama rasmi di Malaysia. Tanpa halangan, kaum lain bebas menerima dan mengamalkan fahaman agama masing-masing. Setiap kaum mempunyai kepercayaan, identiti agama dan budaya yang berbeza. Namun, penguatkuasaan terhadap penjualan arak seperti yang kita sedia maklum bagi yang beragama Islam, kita dilarang meminum arak. Jadi pelaksanaan undang-undang ini sedikit sebanyak dapat menghalang umat Islam daripada meminum arak dan ia selari dengan syariat Islam. Namun, bagi orang bukan Islam, mereka tidak bersetuju dengan perkara ini. Konflik seperti ini boleh meruntuhkan dasar perpaduan etnik Malaysia. Kedua, ialah cabaran sosial dan ekonomi. Jurang penempatan dan perumahan juga memainkan peranan penting dalam perpaduan etnik dan perpaduan negara bangsa. Corak pertempatan antara etnik yang tidak seimbang ini telah menyebabkan berlakunya jurang perbezaan sosial antara kaum. Ia juga meningkatkan jurang penempatan yang tidak sekata yang menyebabkan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat. Akibatnya, perpaduan antara etnik semakin terancam. Pada masa yang sama, kecanggihan teknologi hari ini juga merupakan cabaran kepada pembinaan negara bangsa dalam merintis perpaduan nasional. Media massa dan media sosial menjadi lebih pantas dalam menyampaikan teks atau video. Penyebaran fitnah dan berita palsu semakin menular, terutama apabila isu tersebut melibatkan sensitiviti etnik atau agama. Setiap masyarakat harus bertanggungjawab dan beretika apabila berkomunikasi atau berkongsi perkara yang sensitif dan mungkin tidak benar. Sebelum memberi reaksi yang membabitkan perkauman dan agama, seseorang itu perlu menyelidik dengan teliti terlebih dahulu. Pada asasnya, penggunaan teknologi seperti media sosial haruslah menjadi perkara yang positif dalam kehidupan seharian kita. Pembinaan sekolah vernakular juga merupakan salah satu cabaran dalam usaha mencapai perpaduan. Menggunakan bahasa ibunda masing-masing di sekolah yang berbeza sentiasa menjadi halangan utama sehingga menyukarkan integrasi etnik untuk membentuk identiti nasional. Sejak kecil, setiap kaum ini hanya mempengaruhi dan berinteraksi antara satu sama lain. Pengasingan sekolah-sekolah ini jelas tidak membawa kebaikan kepada perpaduan semua etnik di Malaysia. Ini menyebabkan mereka kurang mengetahui budaya dan agama kaum lain. Cabaran pembinaan negara bangsa yang seterusnya ialah cabaran memartabatkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga dikenali sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Setiap rakyat perlu memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Ini kerana ketiadaan bahasa rasmi yang dihormati akan menjadi bahasa lain sebagai bahasa yang dominan dan tidak dapat menjiwai sesuatu bangsa.
Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kedua, menyatakan bahawa status bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam Perlembagaan Persekutuan adalah salah satu strategi jangka panjang untuk mewujudkan perpaduan Malaysia. Kepentingan bahasa Melayu dalam proses integrasi antara kaum dan etnik adalah amat penting. Asas perlembagaan dan dasar bahasa Melayu penting dalam membentuk jenis manusia yang diperlukan dalam pembangunan negara. Kesimpulannya, pembinaan negara bangsa mempunyai cabaran tertentu dalam mewujudkan perpaduan nasional. Mengenai perbezaan antara agama dan kepercayaan, kita boleh menggunakan agama sebagai alasan untuk menggalakkan perpaduan kaum. Sekiranya semua masyarakat yang beragama benar menghayati dan mengamalkan ajaran agama masing-masing, perpaduan akan wujud dan bertambah kukuh. Salah satu prinsip rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan. Agama merupakan satu institusi yang sangat penting untuk kalangan rakyat Malaysia kerana ia boleh membawa kepada kesejahteraan hidup kita semua. Kesimpulannya, semua pihak perlu sedar akan kepentingan mewujudkan perpaduan masyarakat di negara kita. Pelbagai usaha dijalankan adalah demi menuju ke arah membentuk sebuah masyarakat yang majmuk dan bersatu padu. Walaupun terdapat beberapa cabaran, tetapi dengan adanya perancangan yang teliti, usaha yang gigih dan strategi yang lebih berkesan dan dilaksanakan pula dengan penuh tanggungjawab dan bersifat proaktif oleh semua pihak, sudah pasti keharmonian, perpaduan kaum dan integrasi nasional akan tercapai. Upacara, aktiviti sosial dan bahasa merupakan amalan yang sepatutnya perlu ada dalam setiap lapisan masyarakat. Oleh itu, masyarakat harus mengamalkan nilai hormat menghormati antara satu sama lain tanpa mengira kaum dan agama agar negara kita kekal aman dan damai.